عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terlebih dahulu sama-sama kita memperbanyakkan ucapan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan, limpah rahmat, belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah jemu, yang tak pernah bosan, ya, terhadap segala permohonan, permintaan daripada sekalian hamba-hambanya. Kita mintalah apa saja pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanglah kepada Allah sahaja tempat kita mengadu atau meminta, memohon segala pertolongan. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah wahai Tuhan kami sembah, dan kepada Engkaulah juga kami memohon, ya, segala pertolongan, bantuan. Tak ada tempat yang lain. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa sahaja, sikit atau banyak, tapi jangan minta sikit. Dengan Allah Subhanahu wa taala biarlah kita minta banyak. Kita minta banyak sekalipun, ya, tidak mengurangkan, ya, dari segi apa yang Allah Taala miliki, tidak mengurangkan sedikit pun, tak bergerak pun, tak berganjak pun. Kalau Tuhan kurniakan, Tuhan beri apa yang kita minta tu, di sisi Allah tidak berganjak, tidak bergerak. Kerana Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya. Ya, nahnu antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua, kalian semua fuqara, miskin. Kita semua miskin. Dengan Allah kita ni miskin. Allah Maha Kaya. Ya, innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, lagi Maha Tinggi, lagi Maha Mulia. Jadi minta kepada Allah, dan berbanyak-banyak kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu datang ke masjid berjamaah melakukan ibadat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sedang berada di akhir zaman yang dahulu kita tak duga, kita tak menduga perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Sama sekali kita tidak menduga dan tidak menjangka akan berlaku, tuan-tuan. Macam-macam, semua di dalam ataupun di luar kotak pikiran kita boleh berlaku. Macam-macam, ya, pergaduhan, perselisihan berlaku di mana-mana. Ya, berlaku dalam rumah tangga kita, antara ibu dengan anak, suami dengan isteri, di kalangan keluarga, di kalangan masyarakat bergaduh. Ya, cikgu dengan cikgu, pegawai dengan pegawai, ustaz dengan ustaz, ulama dengan ulama bergaduh. Tuan-tuan, siapa nama dia? Said Oqil, satu kiai daripada Indonesia, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam YouTube, kenyataannya dia kata dalam Al-Quran tidak ada dalil yang Allah Subhanahu wa taala itu wujud.
Dalam Al-Quran tak ada dalil, tak ada bukti yang menyatakan, Al-Quran itu menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu ada. Jadi dia faham macam mana, tapi dia kiai. La ilaha illallah, luar biasa. Sekarang ini sedang berlaku pertembungan, ya, perbalahan, permusuhan, ancaman dan sebagainya terhadap kiai ini. Dia kiai dan dia mengetuai dalam satu organisasi ulama, tuan-tuan. Kalau dia bercakap agama, kita tak sangka dia buat statement yang macam tu. Makna dia kata tidak ada bukti, tak ada dalil daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala itu ada. Habis kalau Allah Ta'ala itu tidak ada, kalau dia kata Allah Ta'ala itu tidak ada, betul, benar, habis macam mana kamu boleh ada? Pening. Dia tak siuman lah barangkali, wallah. Jadi para ulama ahli sunnah, ada golongan ulama ahli sunni ni, ahli sunnah ni buat tuduhan dia adalah di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada yang tuduh dia sebagai golongan Syiah, ada yang tuduh dia sebagai golongan Wahabi golongan Wahabi dan sebagainya. Antara pahaman Wahabi, tuan-tuan, dengan pahaman ahli sunnah wal jamaah dan pengikut-pengikutnya banyak sekali pertentangan, tidak sama, tidak satu. Ya. Ahli sunnah wal jamaah mengikut pendapat, pandangan, ulasan Imam Al-Asy'ari. Dia menyatakan Allah itu wujud, tapi wujud Allah tidak bertempat. Sedang golongan Wahabi, dia kata Allah Ta'ala itu juga wujud, tapi Allah wujud ada tempat. Di mana tempat Allah? Di atas. Kalau Allah mengambil tempat, wujud Allah mengambil tempat, itu sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk, sama dengan kita. Sedangkan Allah dalam ilmu tauhid mengajar kita, adanya Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ya, wujudnya Allah itu berlainan dengan wujudnya sekalian yang baharu. Ya. Tapi Allah Ta'ala itu wujud tapi mukhalafah. Dia tidak bertempat. Ya. Di mana kita tak boleh nak kata. Tapi Allah Ta'ala memadalah kita beriktikad dengan secara jazam, secara putus, dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Ya, kita tidak soal Allah itu di mana. Ya, kita tidak faham, kita tidak tahu. Terpulanglah dengan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memadalah kita menyatakan Allah Ta'ala itu wujud. Tapi golongan Wahabi, mereka menyatakan Allah Ta'ala itu ada dan Allah Ta'ala itu bertempat. Ya, Allah Ta'ala bertempat, iaitu di atas. Ya, ada tempatnya, ada kerusinya, ada apanya. Kalau begitu sifat Allah sama dengan yang baharu. Ya, kita menyatakan Allah Ta'ala itu mustahil, ianya menyerupai ataupun sama dengan sekalian yang baharu. Banyak perbalahan, tuan-tuan, tak tahulah. Mungkin ini tempoh akhir zaman. Bermula pada tahun 2020, menguji sekalian manusia di atas muka bumi ini. Sama ada manusia itu mukmin, muslim, ataupun manusia itu yang musyrik atau yang kafir. Menguji seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2020. Dulu kita merangka ekonomi kita, kemajuan sebuah negara kita anggap maju tahun 2020. Rupa-rupanya sebaliknya, tuan-tuan. Berlaku kehancuran, permusuhan, perbalahan, kejatuhan, ya, bunuh diri, perbalahan politik yang tidak henti-hentinya. Jadi kita pun naik kusut, pening, tuan-tuan, ya, tak habis-habis. Ya. Para sahabat
di zaman Rasulullah SAW, jawatan ataupun kuasa tidak jadi suatu rebutan, ya, tidak menjadi sebutan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bila mana dia dilantik sebagai khalifah, ya, dipersetujui oleh semua pihak. Lalu dia berkhutbah. Dia kata, tuan-tuan, hari ini tuan-tuan lantik saya sebagai ketua. Apabila tuan-tuan lantik saya sebagai ketua, tuan-tuan hendaklah taat kepada saya selagi saya taat kepada Allah. Ya. Tapi sebaliknya, kalau aku tidak taat, tidak berdiri, tidak berjalan, tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan oleh Rasul, maka tuan-tuan tegurlah saya, perbetulkanlah saya. Lalu bangun di antara sahabat, ya, bangun, wahai Abu Bakar, kami akan taat kepadamu, patuh kepadamu, ikut arahanmu selagi kamu mematuhi perintah Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kamu tidak lagi mematuhi perintah Allah, maka kami akan perbetulkan kamu dengan pedang-pedang kami. Itu sikap para sahabat, ingin membetulkan, ya, pemimpin bertanggungjawab untuk memperbetulkan pimpinan mereka. Dan pimpinan harus dengan niat kerana Allah, bukan kerana sesuatu. Ini tak habis-habis nak rebut jawatan Perdana Menteri daripada dulu, kini, sampai bila tak tahu, sampai kiamat tak akan selesai, tuan-tuan. Sana berlaku kecoh, sini berlaku kecoh, sehingga kita pun naik. Wallahu alam, tuan-tuan. Baik, walan insyaallah sanaqra tahta al-mawdu', ayul mawdu', yakni memperbanyakkan kebajikan. Itu cikgu, memperbanyakkan kebajikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan yang baik, bulan yang berkah, ganjaran berganda-ganda. Sembahyang fardu di bulan Ramadan pahalanya tak sama sembahyang fardu di bulan yang lain, di waktu yang lain. Pahalanya cukup besar. Pahala yang wajib berganda, ya. Amalan yang sunat juga kalau kita lakukan pada bulan Ramadan juga berlipat kali ganda. Syahrul ibadah, bulan ibadat, untuk kita melakukan ibadat kepada Allah. Karena kita tahu, ya, bahawa ganjaran amal ibadat bila kita lakukan di bulan Ramadan, ganjarannya berlipat-lipat, ya, berlipat-lipat kali ganda. Sebab itu digalakkan kepada kita memperbanyakkan kebajikan di bulan Ramadan. Kata pengarang kitab ini, dia kata, perbanyakkan amal ibadah dan perbuatan baik di bulan Ramadan. Ya, perbanyakkanlah amal ibadat dan perbuatan baik di bulan Ramadan sekadar kemampuanmu. Pertama disuruh buat kebajikan. Buat kebajikan ni sebanyak mungkin yang kita mampu, ya, yang kita larat nak buat. Kalau tak larat nak buat, jangan dipaksa, ya. Allah sendiri tidak mau memaksa terhadap hamba-Nya. Buat kemampuan. Kalau suatu ibadat, suatu amalan yang kita tak mampu nak buat, mula-mula memang Allah Ta'ala suruh, Nabi pun suruh buat ibadat itu, tapi ikut kadar kemampuan. Ikut kadar kemampuan kita. Allah suruh. Kalau kita tak mampu, maka di sana dia ada rukhsah. Dipanggil sebagai rukhsah, pengecualian. Ya. Ada rukhsah, ada keringanan, ada pengecualian, ada rukhsahnya. Contohnya perkara rukhsah ni, tuan-tuan, macam sembahyang fardu itu, sembahyang zuhur 4 rakaat. Kalau kita musafir, yang 4 rakaat itu boleh buat 2. Bukan itu sahaja, boleh jamak lagi. Zuhur dengan asar boleh jamak. Kemudian zuhur buat 2 rakaat, asar boleh 2 rakaat. Boleh buat jamak takdim, boleh buat jamak takhir. Ini disebut dalam ilmu fiqh ialah rukhsah, keringanan, kemudahan
pengecualian. Mula-mula sembahyang zuhur itu hukumnya hendaklah dilakukan 4 rakaat secara tunai. Tapi bila berlaku kita musafir, contohnya musafir yang diharuskan, bukan musafir dengan tujuan maksiat, bukan musafir dengan tujuan untuk balas dendam atau bermusuh. Musafir yang begitu tidak dibolehkan untuk melakukan salat secara jamak ataupun secara qasar. Musafir yang diharuskan, yang dibolehkan, seperti menziarahi keluarga kita di Johor, di Kuala Lumpur. Ini perjalanan yang lebih daripada 2 marhalah. Boleh kita kerjakan yang 4 rakaat itu kepada 2. Kemudian selain daripada itu, boleh dijamak, dikumpul. Zuhur dengan dijamakkan, dikumpulkan dalam waktu asar, ataupun waktu asar boleh dijamak atau dikumpul dalam waktu zuhur. Kalau zuhur dibuat dalam pada waktu asar, itu jamak takhir namanya. Kalau waktu asar dibuat di dalam waktu zuhur, itu jamak takdim namanya. Jamak takdim. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat. Asar pun 2 rakaat. Jadi kedua-duanya 4 rakaat sahaja kita lakukan. Kalau tidak jadi 8. Tapi setelah kita dikasarkan, maka jadilah yang 8 rakaat itu jadi 4 rakaat. 2 zuhur, 2 waktu asar. Ya. Kalau kita nak jamak waktu, jamakkan zuhur dengan asar ni jamak takhir. Macam mana nak buat? Sembahyang apa dulu? Kita hendaklah sembahyang ampunya waktu. Contohnya zuhur nak buat pada waktu asar, hendaklah kita sembahyang asar dahulu 2 rakaat. Jamak, qasar dan jamak. Buat waktu asar. Dah habis sembahyang asar, baru kita buat sembahyang zuhur. Ini jamak takhir. Ya. Walau bagaimanapun, ada juga kaul yang menyatakan dua-dua boleh. Kalau jamak takhir tu, kita buat sembahyang zuhur dalam waktu asar, buat dulu zuhur kemudian waktu asar, boleh juga. Tapi kaedahnya dalam kitab Mat'ul Badrin, dia kata buat ampunya waktu. Kalau zuhur dibuat waktu asar, kita buat sembahyang asar dahulu 2 rakaat. Ya, secara kasar. Ampunya waktu tu waktu asar, buat sembahyang asar dulu. Lepas tu baru buat waktu zuhur. Ini namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim, asar dibuat dalam waktu zuhur. Sembahyang apa dulu nak dibuat? Kita buatlah sembahyang zuhur dahulu. Kemudian kita buat selepas sembahyang zuhur 2 rakaat kasar, lepas tu buat sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Tu jamak takdim namanya. Yang lain sikit tu waktu asar, zuhur dibuat dalam waktu asar. Sembahyang asar dulu, yakni kenapa didulukan sembahyang asar? Kerana dialah punya waktu. Ya, dia punya waktu. Sembahyang asar dulu, lepas tu baru buat sembahyang waktu zuhur. Ya, jamak dan qasar. Baik, khalas. Itu namanya rukhsah. Itu namanya rukhsah, pengecualian. Dia diberi keringanan. Begitu. Tak mampu buat begini. Baik. Ada rukhsah ya. Baik, seterusnya tadi apa? Buat di bulan Ramadan sekadar kemampuanmu, ikut kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak memberati akan seseorang melainkan apa yang dia upaya, apa yang dia mampu. Ini toleransi ya, toleransi pertimbangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mengetahuilah kemampuan kita. Jangan ya diberatkan diri kita. Allah pun begitu juga. Allah kata la yukallifullah, Allah tidak memberati akan seseorang illa melainkan wus'aha, ikut kemampuannya. Ya. Kerana kelebihan bulan Ramadan itu, kita
digalakkan untuk melakukan kebajikan ataupun amal ibadah pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana kelebihan bulan itu, bulan Ramadan. Dan kerana semua ganjaran Tuhan pada bulan itu adalah digandakan. Pada bulan tu ganjarannya, ganjaran pahalanya itu digandakan, dilebihkan, berganda-ganda. Di samping pahalanya yang banyak. Allahu Akbar. Pahalanya banyak. Kemudahan terdorongnya seseorang untuk melakukan segala yang baik. Janji Allah, Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Oleh itu, hendaklah kita terdorong, ada galakkan untuk kita melakukan segala-gala kebajikan. Tentang ganjaran yang berganda-ganda, terdapat satu riwayat yang menyatakan bahawa satu sembahyang sunat pada bulan Ramadan dikira pahalanya seperti pahala sembahyang fardu. Ini satu riwayat. Mudah-mudahan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, cerita yang sahih, yang menyatakan bahawa satu amalan sunat, ganjarannya, pahalanya seperti melakukan suatu yang fardu. Suatu perkara yang sunat kita lakukan pada bulan Ramadan dikira pahalanya seperti pahala sembahyang fardu. Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pengkhabaran ini, cerita ini, ganjaran ini kepada umatnya. Allah Ta'ala izinkan kepada Nabi Muhammad, hang ceritalah kepada umat hang, umat kamu wahai Muhammad, ganjaran dan kelebihan bulan Ramadan ni, supaya mereka terdorong, ada keinginan, terbuka hati, ada galakan untuk melakukan kebajikan-kebajikan itu. Allah sendiri pun mendorong, Nabi Muhammad pun telah menceritakan kelebihan bulan Ramadan ni. Begitu. Jadi rugilah, adalah alangkah bodohnya orang yang mensia-siakan memperoleh keuntungan ini. Dia tak rebut, dia tak ambil peluang ini, serta bermalas untuk memburu, bermalas untuk memburu perniagaan yang tidak akan rugi. Nabi sebut atau Allah Ta'ala sebut, amal kebajikan pada bulan Ramadan kalau kita buat ni, dia sebagai suatu bisnes, sebagai suatu perniagaan yang mendatangkan keuntungan, tuan-tuan. Kalau kita buat amal ibadah, buat segala amal kebajikan, lakukan berganda-ganda, banyak-banyak pada bulan Ramadan itu, dia adalah merupakan suatu perniagaan yang tidak rugi, perniagaan yang akan mendatangkan keuntungan. Ini kata Allah atau yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran pun ada Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu sekalian suatu tijarah. Tijarah maknanya perniagaan, suatu bisnes, perniagaan. Perniagaan ni membawa keuntungan, tapi keuntungannya adalah berbentuk keuntungan yang berbentuk yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah yang sangat-sangat pedih. Azabun alim. Azabun alim. Boleh menyelamatkan kita, terhindar kita daripada azab Allah yang sangat pedih. Apa perniagaannya? Itulah kebajikan. Tapi dalam Al-Quran Tuhan sebut perniagaan yang disebutkan, yang dinyatakan itu ialah perniagaan seperti tu'minuna billahi, beriman dengan Allah wa rasulihi. Tu'minuna billahi wa rasulih,
Kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Apa yang Tuhan nyatakan, hendaklah kita mempercayai. Kita ambil, kita rebut peluang apa yang Tuhan nyatakan. Dan apa yang Nabi telah perintah kita, suruh kita, galakkan kita untuk melakukan, ambil, jangan tinggal, jangan tangguh, ambil. InsyaAllah kalau kita ambil, kita lakukan apa yang Tuhan pesan tadi, yang Nabi pesankan, ya, maka insyaAllah kamu terhindar daripada azab Allah, ya, di akhirat nanti yang sangat pedih. Tak tahulah nak nyakap, ya, nak ngaburnya pedih tu mana rupanya. Allah, kita bayangkanlah tuan-tuan, bayangkan. Ya Allah, ya Tuhan, mohon mudah-mudahan Allah selamatkan kita tuan-tuan, ya, jauhkan kita daripada azab Allah yang pedih, ya, terhindar kita daripada azab Allah. Macam mana caranya? Penuhi, ya, penuhi buat amal kebajikan, terutama pada bulan Ramadan, ya, dalam arti kata ihya'u Ramadan, menghidupkan, kita isi berbagai-bagai program dalam bulan Ramadan. Pendek kata, kalau bulan Ramadan tu tuan-tuan, cara kita tidur pun lain daripada selain pada bulan Ramadan. Cara kita tidur lain, cara kita berjalan pun lain. Kita rendahkan diri kita, tawaduk, secara tawaduk, ya. Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan berlagak sombong. Jangan. Kita rendahkan pandangan kita. Jangan bunyi top 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 top, itu jalan orang yang sombong. Tawaduk, cara rendah. Di bulan-bulan puasa ni, cara berjalan, cara bercakap, cara tidur, segala-galanya berbeza pada bulan yang lain. Taib tuan-tuan yang dirahmati Allah. Oleh itu, jangan kita bermalas untuk memburu perniagaan yang tidak akan merugikan itu. Adapun tentang kemudahan terdorongnya seseorang untuk mengerjakan kebajikan, kemudahan terdorongnya seseorang untuk mengerjakan kebajikan pada bulan Ramadan karena nafsu yang ammarah bisu, karena nafsu dia yang sentiasa menyuruh keburukan, kejahatan-kejahatan, yang sering menyeret kepada kejahatan, pada ketika itu sedang terpenjara disebabkan lapar dan dahaga. Moga-moga begitulah. Bulan puasa ni kita lapar, kita dahaga. Kita ingat selalu, kenang selalu, nyebut selalu kebesaran, keagungan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan khidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya kepada kita semua sebagai umatnya, ya. Dengan itu insya-Allah terdorong untuk kita mengerjakan kebajikan. Karena nafsu ammarah bisu, karena nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan, keburukan itu, yang sering menyeret kepada kejahatan, pada ketika itu sedang terpenjara. Rupanya pada bulan puasa ini sepatutnya orang beriman, orang Islam yang beribadat, yang sedang berpuasa, nafsu amarah itu terikat, terpasung, ya, dipasung, diikat, dipenjara disebabkan lapar dan dahaga. Manakala syaitan yang menggoda dan menghalang dari perbuatan baik, syaitan memang dia sentiasa menggoda, ya, dan menghalang daripada kita melakukan kebajikan. Itu kerja dia, ya, itu peranan dia, memang begitu. Dia berjanji dengan Allah pun begitu. Setelah Allah Ta'ala keluarkan dia daripada syurga, dia berjanji dengan Allah, wahai Tuhan, beri aku peluang untuk aku menyesatkan sekalian anak cucu Adam. Dia berjanji, itu tekad dia, itu niat dia, itu nawaitu dia, hasrat dia, nak menyesatkan sekalian anak cucu Adam ni. Ni sedang berlaku ni,
sampai bila-bila, tak kira lah anak cucu Adam tu apa bangsanya, apa keturunannya, di mana dia, tak kira. Syaitan akan menggoda, ya, dan menghalang daripada kita ni manusia membuat perkara-perkara yang baik. Syaitan kata apa? Seperti dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya, inna syaitana ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan menjanjikan kamu kefakiran. Bila kita nak buat baik, bila kita nak berpuasa atau buat sebarang kebajikan, syaitan membisikkan kita, bisik kat telinga kita, ya, tanamkan dalam hati kita supaya jangan buat kebajikan, jangan sembahyang, jangan puasa, jangan ikut perintah Allah, jangan ikut seruan Nabi. Sebab kalau ikut perintah Allah, kalau ikut seruan Nabi itu, kamu tak mendatangkan keuntungan, kata iblis syaitan. Rugi kamu. Lebih baik kamu bila bulan puasa kamu berniaga sungguh-sungguh, ya, niaga makanan, berniaga itu dan macam-macam. Tak payahlah puasa. Sebab puasa ini meletihkan kamu, tenaga kamu letih, lesu, penat. Tak payah buatlah, kata iblis syaitan. Itu Tuhan sebut dalam Al-Quran, inna syaitana ya'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan menjanjikan kamu kefakiran, kesusahan, ya, kemelesetan, ya, kemiskinan dan sebagainya. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan juga menyuruh kepada kamu untuk melakukan segala kejahatan dan keburukan. Wallahu ya'idukumul maghfirah, sedangkan Allah menjanjikan kepada kamu keampunan daripadanya. Kita pilihlah, nak pakai janji syaitan ke, nak pakai janji Allah. Ya, tentu sekali kita sebagai orang beriman, orang Islam, kita nak ambil, kita nak pakai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sikit lagi. Itu kerja dia. Ya. Syaitan sentiasa menggoda, menghalang perbuatan baik. Sedang syaitan itu terbelenggu, tidak dapat mengacau. Sepatutnya syaitan tak dapat nak kacau, tapi dapat juga. Zaman moden ni tuan-tuan, dulu kita nak buka TV, kita pergi kat TV tu, tekan itu, tekan ini. Sekarang dari jauh je tuan-tuan, dari jauh je. Kalau kita nak buka channel apa-apa pun pakai remote je. Syaitan hari ni nak menggoda kita, dia pakai remote je tuan-tuan. Mudah sangat. Walaupun dia dipenjara di sana, contohnya, dia pakai remote. Ditekan, tergoda kita, terhasut kita, ya. Begitu. Mudah zaman sekarang berubah. Ya, gitu. Kerana nafsu yang sudah. Manakala syaitan yang menggoda, menghalang, sedang terbelenggu, tidak dapat mengacau dan mengajak manusia untuk buat jahat. Lantaran itu tidak ada halangan bagi seseorang untuk berbuat baik. Tak ada halangan, tak ada alasan tuan-tuan. Ya, jangan kita suka buat alasan, tak dapat nak buat baik. Itu syaitan. Ya, itu janji syaitan, perbuatan syaitan. Dan tidak ada alasan untuk tidak beramal, tak ada alasan. Kecuali jika diri orang itu telah dibelit oleh kelakuan, ya, kelakuan yang jahat, serta dikuasai oleh sikap yang mengecewakan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari sifat-sifat ini. Minta jauhlah. Jangan kita ni tubuhnya manusia, tapi sikap, akhlak, sifatnya, perangainya syaitan. Tak mau. Ya, mudah-mudahan. Minta jauh, minta hindar. Maka orang yang seumpama itu pada bulan Ramadan atau bulan yang lain sama belaka. Bulan Ramadan ke, bulan tak Ramadan ke, sama je dia. Berasap je. Ya, berasap tetap berasap.
Tonggang tetap tonggang, sama aja, tak ada beza. Ya, sebenarnya ada beza. Pada bulan Ramadan ataupun yang lainnya sama saja bagi mereka. Sebab dia sedang lena dan lupa kepada Allah. Malah ada kalanya dia lebih lalai dan lupa kepada Tuhannya pada bulan Ramadan, khususnya dari bulan-bulan yang lain. Sebagaimana seorang mukmin itu harus memperbanyak amal ibadah pada bulan Ramadan dan berlumba-lumba untuk mengerjakannya. Patut kita berlumba-lumba. Berlumba-lumba ni berlawan, berdulu-dulu. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, sari'u wa sari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, sari'u maknanya berlomba-lombalah, bersegera. Jangan tempoh nantilah, kejap lagi lah. Ya, segera. Kalau boleh datang awal. Ya, gitu. Itu berlumba. Allah Ta'ala galakkan kita berlumba-lumba. Ila maghfiratim, untuk mendapat keredaan, keampunan Allah. Ya, orang yang mendapat keredaan dan keampunan Allah, bagi mereka wa jannatin arduhas samawati wal ard, bagi mereka surga yang seluas langit dan bumi. Surga tu bukan sempit, bukan kecil, besarnya, luasnya, cantiknya, indahnya. Allahu Akbar. Luasnya sahaja seperti langit dan bumi untuk satu orang. La haula wala quwata illa billah. Allah ceritakan habuan yang kita nak perolehi. Kalau kita ikut saranan daripada Allah ini, kita akan dapatlah surga tu. Bukan main-main, bukan alang-alang. Luasnya 7 petala langit, 7 petala bumi. For you, untuk kamu. Surga kata I am for you. I am for you, kata surga. Bila kita datang di sana, surga pun mengalu-alukan, ahlan wa sahlan ya bihudurikum, dengan kehadiran kalian. Ya, I am for you, cakap orang putih lagi. Ikutlah tuan-tuan ya. Tu seronok tu. Baik. Berlumba-lumba untuk mengerjakannya. Demikian pula hendaknya dia mengamati diri dari melakukan dosa dan maksiat. Kena jaga, kena awas. Jangan kita sampai melakukan dosa dan perkara maksiat. Seharusnya ia meletakkan dirinya sejauh yang boleh dari perkara-perkara yang dilarang. Jangan hampir perkara yang buruk. Ya, jauh-jauh daripada perkara yang buruk. Kalau nak cari kawan pun, cari kawan yang kaki masjid. Jangan kaki lepak semata-mata. Ya, cari yang kawan kaki masjid, kaki bertadarus, kaki mengaji, kaki salat berjamaah. InsyaAllah kita akan jadi orang baik. Seharusnya dia meletakkan dirinya sejauh-jauh boleh dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Sebab maksiat dalam masa-masa yang dimuliakan Allah adalah dosa. Ya, walaupun kita berada bulan Ramadan, tapi kalau kita buat maksiat, bukan pahala yang kita perolehi, sebaliknya dosa. Ya, amat besar dan berganda. Kalau kita buat jahat pun besar dosanya dan berganda-ganda. Buat baik besar pahalanya dan berganda-ganda. Samalah seperti berganda-gandanya pahala terhadap amal ibadah dan kebajikan pada masa yang sama, pada masa-masa yang mulia itu. Kalau kita buat baik bulan Ramadan, ya, faedahnya, pahalanya berganda-ganda. Kalau kita buat jahat, buat keburukan, buat maksiat, dosanya berganda-ganda. Begitulah. Jadi kita moga kita berdoa, kita minta Allah pilih kita. Macam tuan-tuan yang hadir ke masjid ni, saya yakin Allah telah pilih kita untuk berada, duduk seketika, dengar kuliah, salat berjamaah. Allah sudah pilih. Kalau Allah tak pilih, ya, tak mungkin kita boleh sampai ke sana. Melangkah masuk ke dalam masjid, duduk dengar, walaupun tak seberapa. Siapa ngajar tu? Ustaz Me'e ngajar. Biasa dah kita dengan dia. Walaupun begitu, tapi insya-Allah, ya, kalau kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, esok di hari akhirat baru kita nampak ganjarannya. Begitu juga sebaliknya,
orang-orang yang melarikan diri. Ya, ada orang yang suka dengar saja kuliah, dia lari cabut, nyongkit ke mana tak tahulah. Apa kerjanya, apa dia targetnya tak tahu. Pantang dengar orang berkuliah atau mengajar pengajian seperti ini. Patutnya kita berlomba masuk. Nabi kata, inilah dia ni taman surga ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah, kita yakin dengan janji Allah. Sesungguhnya Allah, Nabi SAW, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau, wahai Tuhan, sama sekali tidak akan memungkiri janji, tidak menyalahi janjinya, insya-Allah. Sekian tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat dan moga ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi